Menteri kita Khairi Jamaluddin cakap kita kosong death bila I think 70%, katalah ada 20 million pun. That is a brutal lie. And baru minggu lepas dia kata vaksin Sinovac ni adalah yang paling tinggi kadar kematian pula. Lelaki ini buat sesuatu sehingga Khairi Jamaluddin terpaksa ambil tindakan buat laporan polis. Ada masanya untuk mendidik. Namun, ada masanya untuk menguatkuasakan undang-undang. Individu tersebut telah pun menutup akaun Twitter. Polis menyiasat tuduhan palsu berkaitan dakwaan senarai 41 kematian guru disebabkan vaksin COVID-19 oleh seorang pengguna akaun Twitter, Khalid Khalids. Sebelum pengguna Twitter itu membuat tweet tersebut, terlebih dahulu beliau telah dijemput untuk menjadi salah seorang panel mewakili golongan yang tidak mahu divaksin di dalam satu sesi wawancara Twitter Spaces bertajuk Konspirasi Vaksin COVID-19 pada 6 Oktober 2021 Rabu, 9 malam dianjurkan oleh Medical Tweet Malaysia. Wawancara tersebut telah melihat beliau dengan tidak semena-mena telah menimbulkan ketidakpuasan hati di kalangan ahli-ahli panel lain ke atas kenyataan beliau. Berikut petikan dari sidang tersebut. Bila masa dah try ni, and still ada banyak kajian. Ustaz saya 16 tahun dah cakap vaksin dan virus akan ada. And ada juga kesannya AV tu ada lebih kurang 1,700 kes. Bukan right now, fact checkers ni siapa yang check fact, KKM siapa yang check numbers dia. Ini aku tak kata salah, but shouldn't there be an auditor pergi tengok numbers ni betul ke tak? Why nak tekan unvaccinated lagi? Kita orang boleh tahan duduk kat rumah tak keluar makan, apalah ya. And keluar makan ni, apa kerajaan gagalnya? Nampak kita kena tipu macam mana dengan Pakatan Harapan? Lala sign MOU, tak ada apa lah ni yang berlaku antara pembangkang kerajaan is wayang. Is totally wayang. Right now, people yang ada ni sekarang nak kena 2 dos, lepas tu nak kena fikir 3 dos, lepas tu penggalak. How many dose? We are not even if. Siapa nak jaga kau? Tak ada, baik. So, I have to be selfish a bit. Not selfish in apa? Because I know nobody is going to take care of me. And saya tengok semua ni, tak ada. Ni mati pasal COVID lah, bukan mati pasal vaksin. Ya Allah, kalau mati pasal COVID, that shows the vaccine doesn't work. It's simple as that. Itu je. Tadi Dr. Khairul juga kata, testing results will be shared. 20 juta yang telah diambil. 20 juta ni baru nak ada data. Jadi 20 juta ni is based on kita punya dos 1 dengan dos 2 punya data lah kan. That means this is the experimental. Sebab yang kena ni bukannya orang senang. Semuanya orang susah. Menteri 222 orang tu seorang pun tak kena adverse effect, which is a miracle, which is melalui COVID. And there is no research. If betul kita concern, what we should be doing is research. Kenapa rakyat Malaysia ni mati? Pasal COVID ke apa? Buat postmortem and then buat research on that. And then in terms of justice, I don't see any justice. And you are changing goalposts. Dulu 70% boleh rentas negeri, lepas tu 80% boleh rentas negeri, lepas tu 90%. Tahu tak apa lepas ni? Takkan boleh rentas negeri. You know what's going to be next? Kalau semua ambil booster boleh, baru boleh rentas negeri. That's the trick. Kita duk kena tipu justice apanya. Okay, kat Sarawak ni bermula 17 September. Tapi bohong, mula 13 September. Tapi kita... saya sendiri ada kawan saya, Cik Fendi daripada Pulau Pinang, dia meninggal dunia. Dia ni dulu rider motor, dia minta tolong untuk orang tarik dia. Satu Malaysia gelak kat dia. Satu Malaysia gelak kat dia. Semua orang kata dia gila ke apa. Tapi dia kawan saya kenal. Dan saya stand, saya pun tak nak menuduh. Tapi benda kes ventilator ni bukan kat Malaysia. Kalau Google, saya boleh cari 10 sumber di mana sistem COVID protokol kat hospital ni tidak menjaminkan kesihatan yang optimum. Boleh dia akan percaya konspirasi juga. Sama ada nak percaya konspirasi yang Big Pharma dengan social media, dengan WHO, itu satu konspirasi. Ataupun kau percaya yang anti-vax ni semua bangang, doktor-doktor yang kena hina, kena buang kerja, overseas yang masih mencuba menyampaikan benda ni, menipu. Macam aku ni, prepare dokumen panjang ni, tak dapat sekupang pun,
memang sengaja bodoh gila nak menarik orang supaya orang jangan ambil vaksin saja-saja je. So mana satu konspirasi kau percaya? Test. Ambil HIV test tak boleh kahwin. Is that discrimination? No, it's not. Shut up. Dekat Selangor ada. Shut up. Gila kau hajar. Shut up. Bagi aku cakap dulu. Habis diam dulu. Okay, that's the second point. Third point. From agama punya perspektif, vaccine is okay. From scientist punya perspektif, vaccine is okay. Aku dekat sini, I'm in London right now, I'm seeing everything that happens around me, semua sebab vaksin. It's a reality for me. Kau nak cakap apa lagi ni? Huh? What is this thing that is inside your head that you're trying to share with people? I don't get it. What kind of attention that you want? Mana Khalid? Dah caw? Rizal, relax. Tak apa. Dia kalau fact dia salah, kau betul dengan relax je. Tak. No, yeah. Sure. Aku dia macam ni. Prinsip aku semua simple macam ni. Tak, aku tahu. The thing, okay, fair enough. Aku boleh cool down sekarang. I'm known to be very emotional, tapi aku very emotional about this because so mana Khalid ni? Where is Khalid? Kenapa dia keluar? Why did he leave? Aku memang nak cakap dengan dia je. Mana Khalid? It's okay. Macam aku cakap lah. So aku rasa the point is actually we try to understand. Karul, kau kena explain kat aku kenapa orang tolak vaksin. Bagi aku tiga benda. It's very simple. So the thought from the orang yang okay, alright, thanks. Aku sebenarnya, sebenarnya the reason, let me explain here to the space. The reason aku bengang sangat is not with you. It's actually with Khalid. Aku dengar nak cari Khalid sekarang because a lot of the things yang dia cakap, dia mention is semua false facts. Okay, the three things yang kau mention just now. The first one, long-term data. Aku tak nak comment on that long-term data because aku bukan expert. But I can suggest that you do, we all look into the research of what is the possible effects of the vaccine. Everything is out there. The first one. Second, kalau kau tak nak ambil vaksin because kau rasa kau boleh have your own natural immunity, then that's fine. Aku tak ada masalah dengan benda tu. Itu up to you. Tapi the problem is now we are talking about the system, right? And the best solution untuk the system is for everyone to be vaccinated. Itu je, simple. Kalau kau tak nak, simple, logic dia simple. Kalau hospital kita ni, katalah hospital kita ni ada an infinite resources. Maksudnya the amount of people working there, they are all not stretched. For instance, macam dekat UK, right? For instance, 30% je capacity of ICU. Dan tak apa, it's okay. Tapi kalau kau tengok, bila capacity tu dah reach maximum dan impact orang lain pula, katalah your relatives have cancer, right? Diorang semua tak boleh masuk hospital because it's all stretched out. That's when that logic about kau nak jaga diri sendiri tu just doesn't make sense. Sebab itu adalah guidelines daripada kementerian. Engkau tak nak follow, tapi kalau kau sakit, kau nak menyusahkan pula sistem. You have to think about the system. Kalau nak ikut individu sendiri dan kau buatlah apa yang kau nak buat. That's the rebuttal for the second point. The third point, halal dan haram. Semua mufti dah sort it out. Aku tak faham kenapa benda ni still jadi. Okay, this is my final point maybe. Aku tengah tunggu Khalid ni. Mana Khalid? Dia dah takut ke apa? It's okay, never mind. Just about from Khalid. So that's what aku cakap. So for this topic, actually for this today discussion, actually to clarify what is the reason orang tolak vaksin. So okay, that's fine. That's fine. Aku tak ada, aku macam mana aku cakap, kalau kau rasa itu yang terbaik untuk kau, then I have no right to change that view. Aku not in that, aku punya beef is that with this false facts being disseminated untuk attention kepada diri sendiri. Do you get what I mean not? Untuk cloud. Semua benda yang dimention tu, kalau kau buat fact checking, it's all wrong. It's really, really wrong. Aku dengar semalam, so kepala aku nak meletup ke tu. Aku macam nak baling phone aku dekat dinding. Do you get what I mean? Yeah, of course. Aku pun banyak benda semalam, the yesterday discussion. Sampai cerita masuk Francis Light lah apa semua. Apa ke benda ni? And everything is done for attention. Benda-benda macam ni, we have to stop lah dalam the society. It's really sickening, tau tak? It's really sickening. I'm really living two kinds of realities macam ni. Aku tengok macam, apa ke benda yang kita buat ni? But yesterday discussion actually is a good topic. So at least and before that, aku kena minta maaf dulu to the space because aku masuk rembat gila babi. But that, to me, aku akan come clean. That is all my motivation today. Memang aku nak mengamuk dengan Khalid. And if you can bring him back, that would be okay. But if dia tak ada kat sini, then perhaps it's no longer my space lah. So I could respect what you are trying to do. If you want to share with people why you push the vaccine, it's not my right to change your views.
bukan hak aku untuk paksa ataupun apa, tapi aku cuma nak cakap satu benda je, just my final point, right? Tadi ada cakap, ada someone mention, maybe yourself ke, kata kalau dia percaya benda tu, kita kena hormat. Okay, aku terpaksa disagree, because kalau kau percaya 1 plus 1 is 3, aku tak boleh percaya, aku tak boleh biarkan dan raikan pendapat tu, because pendapat tu pendapat yang salah, right? Kalau kau percaya benda-benda yang mengarut, katalah yang membahayakan diri kau sendiri, aku tak boleh cakap benda tu perlu diraikan. There is difference between opinions yang sekadar pendapat dan opinions yang harmful for the society. Aku bagi kau contoh sekarang ni, dekat in London, for instance, in the UK, right? Tak ada orang pun kisah pasal anti-vax. Tak ada orang kisah pasal anti-vax. You know why? Because semua orang just marginalize je diorang ni semua. Sebab semua orang percaya with data and dia buat je apa yang disuruh buat. And today, people are living normally. That's the fact. That's what I'm seeing daily. And in fact, dia orang tak borak pasal COVID pun dah sekarang. Because they are moving towards normalcy. Reza, satu So soalan bila, please. satu soalan dekat kau mendengar kau dekat London. Kalau orang masuk mosque lah, solat ke atau dine in dekat restoran. There is no rule for that. Tapi private dia macam ni. Government tak impose benda tu. Tapi private, macam katalah mosque belongs to a certain kalau dekat UK kan, mosque belongs to a certain, say for instance, certain faction ataupun certain management of the building. Dia boleh impose that rule. Dia macam ni lah, kalau aku ada rumah kan, aku tak nak orang yang tak ada vaksin masuk dalam rumah aku, itu hak aku. Because itu my property, right? Yes, itu yang Khalid tadi tak tahu. Example engkau ada, macam mana engkau boleh kata benda ni konspirasi kalau ada 184 negara out of bukan 500 kan, sorry, side joke, out of 195 countries sekarang tengah buat vaccination program. Macam mana macam mana ada small group yang boleh buat concerted effort, maksudnya secara at the same time nak jump into vaccination program? Tak pelik ke? Okay, to be fair, negara-negara kaya, kenapa diorang semua berebut-rebut nak vaksin? Sampai Malaysia lambat dapat vaksin. That was the issue, vaccine inequity. Maksudnya negara kaya dapat dulu. Sebab kalau benda ni teruk sangat, logically, orang-orang kaya suruh tak nak. Orang-orang kaya suruh bagi dekat negara miskin dulu. Kan? Sorry Khairul, aku cakap macam ni let me define dulu what is an anti-vax. Sebab semalam Dato' Khairul pun bagi anti-vax punya meaning. Orang yang tak tahu, tak ada information pasal vaksin dan dia takut nak ambil vaksin, those people are not anti-vax. Pada aku, anti-vax is Khalid. Let's just label him that. Seorang yang menyebarkan maklumat palsu, fakta-fakta salah untuk attention ataupun untuk create fear. Untuk create unnecessary fear. Itu anti-vax. Dan kalau kita bagi dia platform borak dekat sini with 7,000, 11,000 people, dia akan menakut-nakutkan lagi orang yang tak ada information tu. Do you get what I mean? Ya, aku tahu, tapi aku rasa he not influence so much pun based on yesterday discussion. This is my thought. But seriously, this is my last point. Janji we should actually help the government or whoever is in the authority, because at least kena percaya lah, we all want to get out of this pandemic. Trust me, aku rasa semua orang dah cukup menderita dah. So kalau kau nak dengar orang siapa yang bercakap, tolonglah pilih orang-orang yang betul. Dan pada aku, again, prinsip dia simple. Prinsip dia simple. Kalau kau bukan doktor, dan kalau kau doktor pun, tapi kalau kau bukan bidangnya, kita jangan memandai-mandai. Macam tu je lah sebenarnya. Kau boleh ada pendapat tu tak salah. Boleh ada pendapat, tapi kau channelkan, tanyalah dekat orang yang betul. Sometimes aku kena bash juga bila aku bertanya pasal Islam kan, but I know why people bash me, that to be fair. Tapi cuma pada aku, kalau selagi pendapat tu tak adalah menghamkan diri orang siapa-siapa, dan okay, boleh discuss. Tapi kalau kau dah mula cakap, kejap cakap vaksin tak elok untuk orang, tiba-tiba aku tak kisah, vaksin ni okey, kau okey. Kau faham tak? Do you get the modus operandi? Kalau kau perasan macam mana Khalid cakap, dia akan tukar punya facts from A to B, A to B, A to B. This is called the invisible dragon. You know, like kau cakap ada point A, tapi bila orang cakap, it's called a special pleading punya kind of fallacy. Maksudnya, kalau orang cakap prove your point is wrong with B, dia akan kata pula, point dia C. So tak akan habis.
So the only way to tackle these people is simple. Kau maki je pada aku. No lah, not like Agreed. Aku ada satu jawapan je untuk tu. Macam dekat Europe, for instance, annual flu shot tu is a normal thing. So every year kau kena ambil flu shot. Every year, semasa winter, engkau digalakkan untuk ambil flu shot. Untuk protect yourself from getting any kind of virus lah. So pada aku, booster shot is the same. Sama je. Kalau the government feels or the authority feels that booster shots is needed, then kenapa kita nak pening-pening fikir, oh tak perlu. Aku tak ada apa lah. It's just that kena differentiate lah between anti-vax and those without information about vaccine. Itu je pada aku. Sebab anti-vax ni, dia dah decide dalam kepala dia. Anti-vax, aku anti-vax. Dia dah masuk dalam what we call the rabbit hole tu. Rabbit hole ni maksudnya dia dah masuk ke dalam lubang yang susah kau nak tarik balik. Not with facts, nothing. Tak ada apa yang boleh ubah fikiran dia. Dan dia cuba menarik orang lain untuk percaya apa dia cakap. All the attention to him. Itu yang kita tak nak. That one is clear cut. You don't want that.